Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia lagi berada di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa juga untuk kongsikan video-video ini supaya anda tidak ketinggalan dengan semua perkongsian yang admin akan kongsikan di dalam channel ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian berita untuk hari ini, ulasan berita untuk hari ini dipetik daripada Facebook page Najib Razak. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda semua, Facebook Najib Razak dipegang ataupun dikawal selia oleh admin Facebook Najib Razak. Mengatakan, semalam Mahathir salahkan Najib atas kegagalan wawasan 2020 sebab dia kata Najib cuma tahu beli stesen jana kuasa IPP dengan harga mahal. Kenapa pula Mahathir petik isu IPP ini secara khusus untuk salahkan Najib? Sebenarnya, peranan 1MDB membeli IPP dengan skala besar pada tahun 2011 dan 2012 hanya untuk menyelesaikan masalah perjanjian jana kuasa swasta berat sebelah yang dibuat Mahathir ketika dia menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat adalah antara perkara yang paling Mahathir tidak suka. Mahathir pernah mengaku bahawa kroni-kroni swasta pernah mengadu kepada dia bahawa Najib sedang mengganggu perniagaan mereka. Kita semua maklum bahawa perjanjian IPP yang berat sebelah yang memaksa TNB membeli kuasa pada kadar lebih tinggi dan menjamin keuntungan mereka ini pernah merugikan negara sebanyak RM15 bilion hingga RM20 bilion setiap tahun dari segi beban subsidi gas Petronas kepada IPP swasta dan juga kerugian kepada TNB. Petronas berkali-kali lapor bahawa foregone revenue ataupun subsidi bagi IPP telah menyebabkan kerugian terkumpul mencecah RM150 bilion bagi mereka. Jadi bagaimana nak capai wawasan 2020 jika negara terbeban dengan masalah kehilangan RM15 bilion setiap tahun kepada kroni-kroni swasta pilihan Mahathir? Isu perjanjian IPP berat sebelah ini pernah menjadi isu yang sangat besar sebelum PRU ke-13, tetapi ianya disenyapkan selepas ianya diselesaikan pada tahun 2012. Malah penganalisa kewangan pernah gelar pada tahun 2012 selepas penyelesaian masalah ini sebagai no more sweetheart deals bagi IPP. Najib pernah tulis berkenaan perkara ini berulang-ulang kali tetapi tidak pernah dinafikan oleh Mahathir atau sesiapapun. Susulan penyelesaian ini, Petronas jimat sekitar RM15 bilion setahun manakala TNB kembali untung. Tambahan pula, keuntungan tenaga juga naik mendadak sejak daripada tahun 2012 dan harga sahamnya naik berganda daripada RM5 ke lebih RM15 memberi manfaat kepada jutaan rakyat yang ada simpanan dalam tabung-tabung amanah seperti PNB, KWSP, KWAP dan sebagainya. Itu antara perkongsian yang dibuat ataupun yang dikongsikan oleh admin Facebook oleh Najib Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkongsian berita yang juga berkaitan dengan berita ini. Terus setia berada di dalam channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk kongsikan video ini. Perkongsian berita seterusnya dipetik daripada Malaysia Kini. Ulasan, betulkah kegagalan wawasan 2020 kerana Abdullah dan Najib? Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk kongsikan video ini.
Malaysia telah ditadbir oleh 3 orang dalam 30 tahun di antara 1991 sehingga tahun 2020 untuk memenuhi matlamat wawasan 2020. Dr. Mahathir Mohamad 1991 hingga September 2003. Abdullah Ahmad Badawi ataupun yang kita lebih kenali dia sebagai Pak La, September 2003 hingga April 2009. Najib Razak April 2009 hingga Mei 2018 dan Dr. Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia dari Mei 2018 hingga ke Februari 2020. Mahathir mempersalahkan Abdullah dan Najib atas kegagalan wawasan 2020 dengan Malaysia kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan terpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 dilancarkan pada tahun 2021. Adakah Mahathir tepat dalam mendakwa Abdullah ataupun Pak La dan Najib bertanggungjawab atau menjadi punca di atas kegagalan wawasan 2020? Tindakan Dr. Mahathir Mohamad mempersalahkan Abdullah dan Najib telah menguatkan lagi hujah saya bahawa sidang Dewan Rakyat perlu dilanjutkan selama 2 hari lagi untuk membahaskan mengapa wawasan 2020 gagal. Perbahasan harus tertumpu membincangkan mengapa Malaysia kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan terpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 dilancarkan pada tahun dilancarkan pada tahun 1991. Ketiga-tiga bekas Perdana Menteri ini patut dijemput untuk membentangkan kertas kepada Dewan Rakyat sebelum perbahasan mengenai mengapa wawasan 2020 gagal berlangsung. Ini supaya para ahli-ahli parlimen boleh mendapatkan pandangan sendiri terus daripada Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Perdana Menteri Malaysia yang keenam dan Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Penting untuk negara kita mencari punca kegagalan itu yang menyaksikan negara kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan terpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 itu yang dilancarkan pada tahun 1991. Dengan kadar dan hasil usaha pembinaan negara bangsa sebegini, dalam 30 tahun dari 1991 hingga 2020, Malaysia bakal menjadi sebuah negara gagal, berpecah belah dan kleptokratik dalam 3 dekad yang akan datang. Sekiranya kita tidak mahu melihat Malaysia menjadi sebuah negara yang gagal, yang berpecah belah dan kleptokratik semasa kita menandakan ulang tahun ke-100 negara pada tahun 2057, maka kita perlu bermunasabah dan menyiasat mengapa wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya gagal dicapai setakat ini. Adakah Mahathir tepat dalam mendakwa Abdullah dan Najib telah mengkhianati pencapaian wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya, atau adakah benih-benih kegagalan sebenarnya telah disemai oleh Mahathir sendiri semasa pemerintahan 22 tahunnya? Itu walaupun peningkatan rasuah, salah guna kuasa dan polarisasi perkauman dan keagamaan meningkat lebih banyak dalam tahun-tahun selepasnya, terutamanya semasa pemerintahan Najib Razak. Dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International yang diterbitkan pada tahun 1995, Malaysia berada di tangga ke-23 daripada 41 buah negara yang ditinjau. Menjelang tahun 2003, Malaysia telah tergelincir dan berada di tempat ke-37 dari 133 negara, manakala China, India dan Indonesia meningkatkan markah mereka dan berada masing-masing di tempat ke-65, tempat ke-83 dan tempat 122. Kemerosotan dalam tahun-tahun pemerintahan Abdullah dan Najib lebih ketara.
Dalam TI CPI 2009, Malaysia mencatatkan kejatuhan markah dan kedudukan di tangga ke-56 daripada 180 buah negara, manakala China, India dan Indonesia masing-masing mencatatkan peningkatan markah dan kedudukan di tangga ke-79, 84 dan 111. Dalam tahun terakhir pentadbiran Najib dengan pengaruh kuat akibat skandal 1MDB, Malaysia terjerumus lagi dalam TI CPI 2017 dan menduduki tangga ke-62 daripada 180 buah negara, manakala China, India dan Indonesia terus mencatatkan penambahbaikan masing-masing berada di tempat 77, 81 dan 96. Bolehkah Malaysia kembali semula kepada prinsip asal pembinaan negara bangsa seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan negara, termasuk 4 presiden terawal UMNO, ke dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara, menghentikan kemerosotan negara dan mengembalikan potensi kita sebagai sebuah negara hebat yang bertaraf dunia dan bukannya menjadi sebuah negara gagal yang berpecah belah dan kleptokratik. Persoalan yang paling penting sekarang adalah sama ada Mahathir masih percaya dengan wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya sebagai prinsip asas pembinaan negara. Adakah Mahathir masih percaya dengan wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya ini? Nah, Mahathir, Paklah dan juga Najib Razak yang banyak disebut di dalam berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah respon anda, pendapat anda mengenai dengan perkongsian berita ataupun perkongsian ulasan yang baru saya kongsikan sebentar tadi? Anda boleh tinggalkan sebarang komen anda di bawah, sama anda ada setuju ataupun anda tidak setuju. Anda boleh juga beri pendapat daripada diri anda sendiri. Tinggalkan semua itu di ruangan komen di bawah. Sekian saja dulu perkongsian berita kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk sharekan juga video ini supaya anda tidak ketinggalan dengan semua perkongsian yang admin kongsikan di dalam channel ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.